Biarpun berpanas ataupun berhujan, kami di Apa Khabar Selangor akan terus memaparkan kepada anda pelbagai paparan-paparan menarik untuk dikongsikan bersama dalam rancangan Apa Khabar Selangor edisi 2012. Bertemankan saya Syed Ahlan dalam segmen Generasi Idaman Selangor. Pastikan anda terus setia bersama-sama kami dan melayari www.tvsnews.net untuk edisi Apa Khabar Selangor 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kembali kita bertemu dalam rancangan Apa Khabar Selangor untuk pertemuan hari ini bagi edisi yang seterusnya. Jadi pertamanya kita ucapkan terima kasihlah kepada anda yang terus setia menonton rancangan kami yang boleh dilayari menerusi portal selangorku.com yang mana rancangan ini bersiaran secara langsung pada setiap hari Rabu 12 hingga 2 petang ya. Jadi anda bersama-sama dengan saya Ahlan di ketika ini yang mana kebiasaannya kita memaparkan kepada anda pelbagai aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekitar negeri Selangor ini secara khususnya yang melibatkan para belia dan sebagainya. Jadi untuk paparan pada hari ini kita nak menyingkaplah sisi kata semangat patriotisme di kalangan kita kerana menjelangnya sekarang ini bukan sahaja dalam semarak Ramadan nak menjelang Syawal, tetapi kita juga dalam suasana ataupun semangat kemerdekaan kerana kita pun dah bertandang ke dalam bulan Ogos sekarang ni, tak lama lagi nak menyambut kemerdekaan. Jadi itu yang kita nak cuba singkapkan pada sisi remaja-remaja kita dan juga penduduk-penduduk kita secara umumnya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita mendapat kerjasama dengan MPSJ. Jadi apa kena mengenai site dengan MPSJ pula ini hari? Ya, jadi kita nak bercerita tentang satu program yang dianjurkan oleh MPSJ, yang mana satu program yang cukup menarik, yang mungkin kita boleh katakan program ini agak serupa ataupun sinonim dengan program-program lain. Tapi yang menariknya kalau program-program lain mungkin kata sekadar kempen semata-mata, tetapi ini bukan sekadar kempen tetapi juga lebih kepada pertandingan kerana hadiah juga ditawarkan. Itu tentu usaha yang cukup menarik juga sebenarnya. Bukan kita nak menyogok mereka untuk berbuat demikian, tapi kita memberi ganjaran pada mereka yang berbuat apa yang kita kehendaki. Baik, jadi untuk berbicara apa program yang saya maksudkan dan sebagainya itu, kita bersama-sama dengan Encik Asfarizal Abdul Rashid, iaitu Timbalan Pengarah Korporat MPSJ, yang sudi meluangkan sedikit masanya yang cukup berharga itu untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Asfarizal kerana sudi untuk kita meluangkan masa bersama dengan kru TV Selangor pada hari ini. Jadi kita nak berbicara mengenai program yang dapat kita saksikan pada banting ini, iaitu program Kibarkan Jalur Gemilang di Rumah Anda. Jadi satu program yang cukup menarik sebenarnya. Dapat tengok juga banyak hadiah-hadiah ditawarkan itu. Saya pun berkenan juga ni, tapi nak ambil tak boleh. Itu dia. Jadi mungkin Cik Asfarizal beri cerita sikit tentang program Kibarkan Jalur Gemilang di Rumah Anda ni. Apa dia punya objektif, matlamat dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan bersama. Okey. Terima kasih banyak-banyak Syed dan juga TV Selangor kerana memberi peluang kepada MPSJ di dalam mewar-warkan satu kempen yang dipanggil kempen Kibar Jalur Gemilang, satu rumah satu bendera. Untuk makluman, MPSJ juga mengambil kesempatan di dalam bulan kemerdekaan ni, yang mana kita bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia untuk kita menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan dengan satu program kemerdekaan, kan? Jadi Syed, kalau kita boleh lihat masyarakat kita sekarang ni pun mungkin dibandingkan dengan masyarakat yang terdahulu, mungkin ada sedikit perbezaan daripada sikap ataupun sifat patriotism di kalangan kita. Mungkin cara bagaimana kita menyerap aspirasi kemerdekaan itu, ataupun bagaimana kita menonjolkan semangat cintakan negara kita itu mungkin dengan cara yang berbeza-beza.
Jadi apa yang MPSJ cuba untuk cuba untuk membudayakan masyarakat sekitar MPSJ ni apabila menjelang ni bulan kemerdekaan adalah untuk mengamalkan semula pelaksanaan yang dahulu yang kita lakukan, dilaksanakan oleh masyarakat dahulu, iaitu mengibarkan jalur gemilang. Ini adalah dia banyak cara untuk menzahirkan rasa cinta dan semangat kemerdekaan kita. Tetapi kaedah yang paling simple, paling mudah sekali adalah mengibarkan jalur gemilang. Jadi MPSJ berusaha untuk membudayakan. Kalau kita tengok apabila menjerangnya bulan kemerdekaan, berbagai-bagai program diaturkan. Tetapi kalau kita dapat semua masyarakat kita mengibarkan jalur gemilang, walaupun tak banyak, satu bendera untuk satu rumah, tetapi apabila semua rumah mengibarkan jalur gemilang, dia akan lebih menampakkan lagi secara kolektif kan, bagaimana kita cintakan negara kita. Jadi itulah yang cuba dilakukan oleh MPSJ, iaitu membuat satu kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk mengibarkan jalur gemilang, satu rumah satu bendera. Itu kempen ni kan. Jadi bagaimana kita nak menyeru ataupun menggalakkan orang ramai kan. Jadi untuk permulaan lah, saya kata apabila kita dalam proses untuk membudayakan, jadi buat permulaan ni kita cuba memberi galakan kepada orang ramai. Jadi kempen Kibar Jalur Gemilang yang dinamakan dengan slogan satu rumah satu bendera ni, kita menawarkan beberapa hadiah sebagai galakan kan. Kita nak memberi semangat dan juga kita nak memeriahkan lagi kempen kita ni. Okey, jadi apabila kita mengajak orang ramai untuk mengibarkan jalur gemilang, di samping kita menzahirkan rasa cinta kita, ia juga merupakan satu perkara yang menarik untuk rupa-rupanya kita berpeluang untuk memenangi hadiah kan. Jadi MPSJ pada tahun ini menyediakan lebih kurang 15 hadiah yang bernilai sebanyak RM15,000 kepada semua pemasang bendera, pengibar bendera yang bertuah. Kita tak namakan pertandingan, kita namakan dia cabutan bertuah. Jadi orang ramai yang memasang bendera di premis kediaman mereka, di rumah mereka, berpeluang memenangi salah satu hadiah yang ditawarkan daripada 15 hadiah ini. Dengan cara yang mudah saja, mereka kibarkan jalur gemilang di rumah dengan cara yang terhormat lah kan. Janganlah pula letakkan pesidai dan sebagainya kan. Letakkan dengan cara yang terhormat, dan kemudian hantarkan maklumat mereka kepada kita untuk kita tahu siapa yang pasang bendera ni. Jadi untuk kaedah yang paling mudah untuk orang ramai menghantar maklumat ialah melalui SMS. Jadi sesiapa yang mengibarkan jalur gemilang, dia hanya menaik jom kibar. Kalau kita lihat kat sini, jom kibar, dijarakkan, letak nama. Nama ni nama singkatan pun cukup, tak ada masalah. Kemudian letakkan bintang dan typekan alamat. Kemudian hantarkan ke 39111. 39111. Dan dengan cara ini kita boleh mendapat maklumat pengibar jalur gemilang kan. Untuk maklumat juga hanya 50 sen saja dicas untuk penghantaran SMS ni, dan supaya data tu dia dapat dimasukkan ke database, dan seterusnya kita boleh buat proses betul-betul. Dengan modal 50 sen untuk hantar SMS, dapat barangan yang harganya ratusan ribuan ringgit. Itu cukup menarik tu. Tapi nak tahu bendera tu nak kena beli sendiri ke orang kasih? Sebab kita mentaliti orang kita begitu bila nak mengibar tu mesti minta, tak ada ke bendera untuk kita kibar. Jadi macam mana pula tu? Dia sebagaimana kita nak membudayakan sifat ataupun budaya mengibarkan jalur gemilang ni, biarlah dia datang daripada hati kan. Jadi untuk membentuk budaya ni, jadi kita menggunakan insentif menyediakan hadiah. Jadi bagaimana mereka nak dapatkan bendera terpulang kepada cara masing-masing. Mungkin ada mana-mana kerajaan yang mereka hadiri dapat bendera, ataupun mereka pergi ke mana-mana agensi yang menyediakan bendera. Dan juga sebenarnya kita juga telah bekerjasama dengan stesen minyak Petronas di seluruh kawasan MPSJ ni untuk
menjual bendera supaya mudah orang nak dapatkan. Tapi sebenarnya dekat kompleks pembeli belah pun ada banyak kedai ada, tetapi kadang-kadang kita rasa kaedah paling mudah kita telah bekerjasama dengan stesen minyak Petronas di kawasan kita, yang mana mereka isi minyak langsung mereka boleh membeli bendera. Jadi Petronas pun menyokong penuh usaha kita, yang mana usaha yang murni lah, iaitu sama-sama untuk menzahirkan rasa cinta negara kepada negara kita kan. Okey, untuk makluman Syed juga, yang ini adalah kempen yang kita buat setelah 3 tahun dah kita buat kempen ini kan. Dan tahun ini kita ada buat sedikit perubahan kan. Selain daripada kita memberi peluang kepada pengibar bendera yang bertuah, kita juga di dalam usaha untuk menyemarakkan lagi kempen Kibar Jalur Gemilang ini, kita telah adakan satu pertandingan di antara jawatan kuasa penduduk MPSJ. Kita ada 24 zon jawatan kuasa penduduk, dan setiap jawatan kuasa penduduk ini mereka boleh memilih mana-mana kawasan di dalam kawasan mereka untuk mereka meriahkan kawasan mereka ni dengan kibaran jalur gemilang kan. Jadi begitu juga sebagaimana kita sediakan insentif kepada pengibar jalur gemilang secara individu ni, kita juga sediakan hadiah sikit kepada jawatan kuasa penduduk yang ada kreativiti, ada inovasi untuk menyemarakkan kawasan mereka dengan kibaran jalur gemilang. Jadi hadiah kita tawarkan kepada setiap zon, iaitu tempat pertama RM3,000, tempat kedua RM2,000 dan tempat ketiga RM1,000. Jadi bagaimana mereka nak menggalakkan orang ramai di kawasan mereka, dan juga bagaimana mereka nak menghias kawasan mereka supaya menyemarakkan kibaran jalur gemilang di kawasan mereka, itu terpulang kepada pihak jawatan kuasa penduduk sendiri, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Jadi kita ada dua kaedah yang mana supaya dia dapat menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang MPSJ. Itu dia. Jadi saya pun teringat satu ungkapan kata, usah ditanya apa yang negara sumbangkan kepada kita, tapi tanyalah apa yang kita sumbangkan kepada negara. Yang mungkin kita tidak mampu untuk menyumbangkan kudrat tenaga dengan memegang senapang, memerangi komunis dan sebagainya, tapi ini satu cara untuk kita menyemarakkan rasa patriotisme dalam jiwa kita. Salah satu caranya. Baik, selepas ini mungkin juga kita nak tahu bilakah tarikh program ini sebenarnya berlangsung, dan bagaimana kaedah pemarkahan juga dijalankan, akan kita ketahui seketika nanti. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama-sama kami dalam rancangan Apa Khabar Selangor. Al-ilmu fis sudur laisa fil kutub. Bersama tokoh-tokoh yang berwibawa dalam rancangan At-Tarbiyah yang bersiaran secara langsung setiap Khamis pukul 10 pagi daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kebajikan hingga ke akhir hayat. Masa anda bayi, anda ada tabung warisan anak Selangor. Sebagai permulaan, RM100 di dalam akaun anda. Bila anda kanak-kanak, anda ada tuisyen rakyat percuma. Jangan lupa, beasiswa Yayasan Selangor juga ada. Bila anda dewasa dan memasuki universiti, anda ada hadiah anak masuk universiti yang bernilai RM1,000. Anda juga ada tabung pendidikan anak-anak pekerja ladang. Pinjaman tanpa faedah, pinjaman pelajaran Selangor juga disediakan. Ada skim kesihatan wanita dengan mendapat pemeriksaan mamogram secara percuma. Ada juga projek rumah mampu milik untuk mereka yang berkeluarga. Bukan itu sahaja, 20 meter padu air percuma juga diberikan kepada pengguna. Mereka yang berminat untuk berniaga boleh memohon skim mikrokredit Selangor. Jo Shopping untuk warga emas turut disediakan menerusi skim mesra usia emas. Rawatan dialisis percuma dan skim hairat kematian untuk pewaris juga disediakan. Untuk keterangan lebih lanjut, sila layari mes.selangor.gov.my. Ingat, Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat.
Baik, kembali lagi bertemu dalam rancangan Apa Khabar Selangor untuk pertemuan hari ini, dan kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Asfariza Abdul Rashid, iaitu Timbalan Pengarah Korporat MPSJ, yang mana untuk pertemuan kita kali ini kita berbicara mengenai dengan program Kibarkan Jalur Gemilang Anda, satu rumah satu bendera. Tapi kalau nak letak satu rumah 14 bendera pun tak ada masalah, ya. No problem orang kata, selagi mana kita menghias rumah kita dengan bendera itu dengan secara kreatif, dengan penuh semangatnya, maka mungkin anda boleh menjadi pemenangnya, kerana hadiah yang ditawarkan cukup hebat, cukup lumayan. Saya pun nak serta, tapi malangnya saya duduk di Shah Alam, dia dah luar kawasan tu. Jadi pada penduduk Subang Jaya, anda berpeluang untuk berbuat demikian. Baik, jadi Encik Asfariza, kita nak tahu jugalah kan, program ni bermula sejak bila hingga bila tarikh dia? Adakah sepanjang bulan Ogos ini, ataupun sepanjang bulan kemerdekaan hingga 16 September, ataupun sepanjang tahun ke? Macam mana? Sebenarnya bulan kemerdekaan ni yang kita sambut daripada 1 Ogos hinggalah 16 September. Jadi tarikh itulah juga kita kempen ini bermula dan berakhir. Jadi kibaran Jalur Gemilang ni perlu laksanakan sepanjang tarikh tersebut, dan juga tarikh untuk mereka menyertai program ni kita tetapkan, iaitu pada sehingga 26 Ogos. Jadi tarikh akhir untuk mereka hantarkan maklumat ataupun data mereka ke MPSJ adalah pada 26 Ogos. Jadi kita letakkan tarikh itu tarikh tutup lah kan, untuk penyertaan, dan kibaran perlulah dibuat sebelum itu sehinggalah pada 16 September. Jadi pada bila-bila masa kita akan buat cabutan bertuah selepas daripada tarikh 26 hari bulan tersebut. Dan daripada cabutan bertuah ini, apabila kita dapat nama-nama atau data-data yang dikatakan pengibar bertuah ni, kita akan membuat semakan ke rumah-rumah atau premis-premis kediaman tersebut untuk memastikan bahawa bendera ni dikibarkan ataupun tidak. Kan jangan pula ada yang hantar SMS tetapi tidak memasang bendera. Jadi kita kena pastikan tu. Dan kita juga kena pastikan bahawa bendera itu berada di dalam keadaan yang terbaik. Kan tidak dia dah bergulung lah, dia berkoyak lah, ataupun digantung dengan cara yang tidak hormat, kan? Jadi itu juga menentukan sama ada mereka ni boleh memenangi cabutan ataupun hadiah bertuah ni. Maksudnya dah dicabut dah pun sebagai pemenang bertuah, tapi ini yang menentukan bahawa mereka ni merupakan pemenang bertuah ataupun tidak, kan? So selepas daripada semakan ke premis-premis kediaman ini, jadi pada 7 September kita akan umumkan pemenang cabutan bertuah ni, dan hadiah akan disampaikan pada hari tersebut. Jadi kebetulan kita boleh buat semakan daripada selepas saja cabutan bertuah tu, dan kita boleh maklumkan awal kepada pemenang-pemenang, dan kita akan buat penyampaian hadiah pada 7 hari bulan. Jadi majlis penyampaian tu akan diadakan satu majlis di sini dan sebagainya, macam mana? Kita akan buat di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Jadi dijemput para pemenang untuk datang dan kita beri hadiah. Jadi mana yang menang tu bawa lori lah kita shotkan. Sebab antara hadiah peti sejuk, ni berapa inci punya peti sejuk ni saya pun tak tahu ni. Jadi kalau nak masukkan dalam kereta tu mungkin tak muat, jadi bawa lah. Sebab jadi hadiah yang ditawarkan juga cukup lumayan. Ada basikal, ada TV plasma, mesin basuh. Saya ingat mesin photostat tadi. Banyak hadiah yang ditawarkan di sini yang memang cukup lumayan sebenarnya untuk anda, terutamanya warga-warga Subang Jaya lah. Jadi kata rebut peluang yang ada ni untuk mengibarkan jalur gemilang anda. Jadi katalah kita nak cari yang paling kreatif, dia dah gibarkan jalur gemilang, kemudian dia cat rumah dia pula sama warna dengan warna bendera pula, macam mana tu? Adakah kata pemarkahan lebih pula kita bagi dekat dia ke macam mana tu?
kita kempen Kibar Jalur Gemilang ni adalah untuk menggalakkan orang memasang bendera. Sekurang-kurangnya satu bendera, dan kita tidak buat pertandingan rumah tercantik dan sebagainya, sebab kita nak membudayakan semangat memasang bendera. Dan kita memang menggalakkan dan juga menyokong penuh sekiranya ada individu-individu ataupun keluarga yang memang menghiaskan rumah mereka dengan pelbagai hiasan kemerdekaan, tetapi dia tidak mengambil tidak menjadi satu markah sokongan lah. Sebab kita, slogan kita adalah satu rumah satu bendera. Jadi cukup satu bendera pun kita akan iktiraf dia sebagai pemenang cabutan bertuah. Sekiranya ada lagi rumah yang walaupun dia tidak dicabut tetapi dia menghias dengan sebaik mungkin pun, memandangkan ia hadiah cabutan bertuah, kita akan umumkan dia sebagai pemenang. Itu dia. Jadi itulah satu benda yang cukup menarik. Sekiranya anda telah pun mengibarkan jalur gemilang di rumah anda, pastikan anda mewawarkan usaha anda itu dengan menaik jom kibar jarak nama anda, star, kemudian alamat anda, dan hantarkan ke 39111. Itu caranya lah untuk anda menyertai program ini, satu program yang cukup menarik. Tapi Encik Azfariza, mungkin kita boleh cerita sikit lah, kalau setiap tahun kita tengok kebelakangan ini, program ataupun kibarkan jalur gemilang ni sentiasa diadakan, bukan kata oleh MPSJ, malah agensi-agensi lain turut melakukan perkara yang sama. Namun adakah ini menunjukkan bahawa program ini yang telah diadakan sebelum-sebelum ini tidak begitu menusuk ke dalam sanubari penduduk kita hingga terpaksa diadakan daripada semasa ke semasa? Jadi macam mana tu bagi pendapat Cik Azfariza sendiri lah? Kita MPSJ melaksanakan program kempen. Kempen ni untuk membudayakan semangat patriotism melalui kibaran jalur gemilang kan. Jadi mungkin usaha ni memerlukan sedikit usaha lah yang kita perlu sumbangkan untuk memastikan budaya ni dapat diterapkan. Dan saya percaya sekiranya apabila pelbagai usaha yang dilaksanakan, ini bukan MPSJ saja, malahan semua agensi-agensi yang lain yang telah berusaha sedaya upaya untuk menyemarakkan atau membudayakan sikap untuk memasang bendera ni, nescaya pada satu masa nanti kita tidak perlulah untuk menawarkan hadiah-hadiah cabutan bertuah. Jadi mungkin sekarang ni kita perlu kan untuk memudayakan. Apabila ia telah menjadi satu budaya ataupun jadi satu kebiasaan kepada mereka, sudah pastilah apabila sampai saja bulan kemerdekaan, mereka dengan sendirinya akan memasang bendera. Jadi kita harap begitu. Dan untuk tahun-tahun belakangan ini memang akan ada peningkatan daripada jumlah penyertaan, dan kita percaya dengan pelbagai sokongan daripada pelbagai pihak, dia akan merealisasikan hasrat kita untuk membudayakan sifat ataupun sikap untuk memasang bendera. Jadi sebenarnya tiada satu kata kerugian pun kita masang jalur gemilang ni kan. Kalau waktu untuk penyertaan boleh sangkut dekat rumah, kalau pergi tengok bola boleh bawa pergi stadium. Jadi orang kata serba guna lah Tapi jangan pula dijadikan alas meja ke apa itu tak boleh lah. Baik, jadi Encik Azfariza, terakhir lah, kata mewakili pihak MPSJ, mungkin ada harapan kepada penduduk-penduduk terutamanya di Subang Jaya sendiri untuk menyertai program ini. Saya menyuruh kepada semua masyarakat di Perbandaran Subang Jaya ini untuk mengambil kesempatan sebenar bulan sambutan bulan kemerdekaan ini untuk kita menzahirkan rasa suka, rasa cinta dan rasa penghargaan kita kepada negara dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan mengibarkan jalur gemilang. Tidak memerlukan usaha yang lebih pun, hanya mengeluarkan beberapa ringgit untuk membeli bendera, dan kita tunjukkan satu contoh dan teladan yang baik kepada generasi muda, iaitu anak-anak muda kita, anak-anak kita apabila mereka melihat jalur gemilang dipasang pada setiap bulan sambutan apabila menjelangnya bulan kemerdekaan. Jadi ini akan meresap di dalam jiwa dan sanubari mereka. Jadi saya percaya bahawa sekiranya kita buat ataupun kita amalkan budaya ini, insya-Allah generasi akan datang
lebih menghargai dan ia merupakan satu usaha di dalam menanam jati diri terhadap diri generasi muda. Ya, itu dia. Jadi sekali lagi kita menyerulah kepada penduduk terutamanya di kawasan Subang Jaya ini untuk menyertai ataupun mengambil kesempatan atas program ini. Bukan hadiah itu sebenarnya yang menjadi kata galang gantinya, namun lebih kepada semangat cintakan negara itu yang menjadi taruhan kita sebenarnya. Jadi kita perlu menunjukkan satu sikap yang positif kepada anak-anak muda agar mereka memahami arti perjuangan kemerdekaan yang sebenarnya. Baik saudara, sampai di sini pertemuan saya dalam rancangan Apa Khabar Selangor yang dapat kami sajikan untuk anda. Dan sekiranya anda punya sebarang maklumat ataupun aktiviti-aktiviti yang ingin diketengahkan, maka anda boleh hantarkan kepada kami menerusi kiriman email di apakhabarselangor@gmail.com apakhabarselangor@gmail.com, dan insyaAllah kami akan turun padang untuk kata menyiarkan program yang anda usahakan itu, insyaAllah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Dengan ini, semoga kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersiaran bersama saya Marniza Osman di minggu terakhir Ramadan sebelum menjengahnya Syawal. Di dalam segmen Wanita pada paparan minggu ini, kita akan bersama Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita Negeri Selangor yang bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS dalam menganjurkan program diskusi khas Muslimat bersempena Ramadan Al-Mubarak 1433 Hijrah ini. Program ini berlangsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam yang pengisiannya bertujuan meningkatkan ilmu dan amalan wanita, khususnya mereka yang saban hari bertadarus secara berkumpulan di masjid-masjid dan surau-surau di setiap pelosok negeri Selangor ini. Menerusi 9 daerah yang dijelajah melibatkan 37 buah masjid termasuk surau, program ini juga sebenarnya julung kali diadakan bersama pihak JAIS dengan harapan ia akan membawa suatu hubungan yang berterusan dalam usaha memantapkan akidah, sahsiah dan amalan soleh khususnya di kalangan wanita di negeri ini. Alhamdulillah, program ini juga turut dirasmikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Kebajikan Negeri Selangor merangkap Adun Batu 3 yang berhormat Roziah Ismail. Sepanjang program ini berlangsung, diadakan juga solat sunat duha, zikir munajat, majlis tadarus dan tadabbur bersama pensyarah dari UPSI yang berbahagia Ustaz Anhar Opir. Kemudiannya diteruskan dengan perasmian diskusi khas Muslimat sempena Ramadan peringkat Negeri Selangor ini oleh Yang Berhormat Roziah Ismail dan diakhiri dengan majlis ilmu iaitu ceramah Ramadan oleh seorang pendakwah bebas yang cukup dikenali ramai yang akan membawakan ceramah mengenai Ramadan mengangkat martabat wanita. Jadi jangan ke mana-mana kerana anda akan disajikan dengan sedikit bingkisan ceramah ini sebentar sahaja lagi. Kembali lagi selepas ini bersama saya dalam Apa Khabar Selangor. Saya Dr. Halimah Ali, Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Kerajaan Selangor, merangkap Adun Selat Kelang mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Fitri 1433 Hijrah ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lahir sebagai orang yang fitrah pada Hari Raya Aidul Fitri ini dan kita melakarkan satu sejarah kehidupan yang baru untuk mencapaikan satu tahap insan yang takwa, insan yang ihsan, insya-Allah di Selangor Darul Ihsan ini. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi bin Haji Syafi'i, Ahli Dewan Negeri Selangor bagi kawasan Seri Muda.
mengambil ruang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tinggal di Dewan Undangan Negeri Selangor. Mudah-mudahan Syawal yang kita sambut ini tidak melupakan diri kita kepada tanggungjawab kita kepada mereka-mereka di luar sana yang masih lagi memerlukan dan mengharapkan bantuan daripada kita. Saya juga berharap Syawal kali ini akan memberikan kita satu perasaan yang boleh kita kongsi dengan masyarakat luar bahawa negara kita bukan saja aman, negeri kita bukan saja aman, tetapi masyarakat luar di sana, negara mereka itu masih dalam keadaan yang memerlukan negara aman seperti kita untuk memberikan mereka bantuan dan juga sokongan moral bagi menghadapi saat-saat getir, terutamanya semasa menyambut Syawal ini. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan segala amalan kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lepas akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati semua jariah kita, sumbangan kita, amalan kita, dan merupakan salah satu daripada bulan Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Kok, Ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Sebelum kita nak cerita tajuk yang diberikan kepada saya, Ramadan mengangkat martabat wanita, nak pantun dulu. Boleh ke tak? Pantunnya berbunyi begini. Buah nangka, ubi kentang, tak sangka ramai yang datang. Ramai datang sebab bukan senang tau nak duduk dalam majlis ilmu. Sedangkan tadi kita baru bangun sahur, lepas tu balik nanti banyak kerja kita nak buat, lebih-lebih lagi kepada orang perempuan. Banyak kerja orang perempuan ni. Walau macam mana pun, ada pelbagai kisah menarik. InsyaAllah Ustazah akan kongsikan pada pagi ni. Nak tahu ke tak nak? Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila para jemaah sekalian berada di depan Ustazah. Ustazah teringat satu kisah yang berlaku kepada seorang lelaki. Ustazah nak muqaddimahkan terlebih dahulu tentang kisah ini. Lepas tu Ustazah akan bawa para jemaah yang Ustazah kasih sekalian, kita menghayati 6 keistimewaan yang Nabi sebut tentang Ramadan dalam hadis yang sangat panjang. Lepas tu Ustazah nak cerita lagi bagaimana yang dikatakan Ramadan mengangkat martabat wanita. Ada beberapa perkara. Tapi sebelum tu Ustazah nak cerita tentang ada seorang lelaki. Lelaki ni dia datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Tujuan Ustazah bawa cerita ni sebab Ustazah tahu ada di antara kita ni tak sunyi daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sihat, ada orang yang sakit ya. Ada orang yang Allah uji, dia tengah susah hati, dia ada masalah, dia tak tahu macam mana nak keluar daripada masalahnya. Betul ke tak betul? Betul ya. Jadi kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni ya Allah, takkan nak ceritalah, resah gelisah pun ada, serabut pun ada, susah hati pun ada. Ada kalanya bila kita dilanda masalah, kita tak tahu nak bawa hati kita yang resah gelisah ini di mana. Justru ada seorang lelaki datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Apabila lelaki ini datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dia bertanya satu soalan kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, boleh tak bagi nasihat kepada saya supaya hati saya ni tenang? Sebab sekarang ini untuk pengetahuan engkau wahai Ibnu Mas'ud, saya ada masalah. Hati saya ni tak tenang, resah, gelisah, fikiran saya rungsing, fikiran saya serabut, fikiran saya kusut. Saya nak supaya fikiran saya tenang, hati saya tenang. Maka kata Ibnu Mas'ud kepada lelaki ini, kalau demikianlah yang berlaku kepada hati kamu, bawalah hati kamu ini mengunjungi 3 tempat. Ibnu Mas'ud kata, bawalah hati kamu ini pergi ke 3 tempat. Jadi Ustazah akan sebut satu persatu. Para jemaah sekalian ceklah, kita dah bawa ke hati
hati kita pergi tiga-tiga tempat ni, ya. Pertama sekali kata Ibnu Mas'ud, bawalah hati kamu ini ke tempat orang yang membaca Al-Quran, sama ada kamu baca Al-Quran ataupun kamu mendengar orang yang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Dah pergi ke belum? Dah, memang tengah berada pun ustazah, sebab daripada pagi kita orang datang kat sini. Syukur, alhamdulillah. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, bawalah hati kamu ini pergi ke majlis pengajian ilmu supaya hati kamu semakin dekat dengan Allah. Ada ke tak ada nombor dua ni? Ada. Tengah dengar ceramah Ustazah Siti Nurbahagia. Semanis kurma bukan manisnya kurma ini, ya. Dan alhamdulillah, jangan susah hati, insya-Allah ustazah memang tak sebut. Orang ni yang sebut, ustazah tak sebut, ya. Jadi kita dah bawa hati kita majlis tadarus Al-Quran, tilawatul Quran kita dah bawa, majlis ilmu kita dah bawa. Kita nak tengok kita bawa tak hati kita yang nombor 3 ni. Maka kata Ibnu Mas'ud, nombor 3, carilah tempat dan waktu yang sesuai ataupun waktu yang sunyi supaya kamu dapat beribadah kepada Allah dengan hati kamu yang ikhlas, dengan hati kamu yang khusyuk, supaya hati kamu lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke tak ada nombor 3 ni? InsyaAllah ada ustazah, ya. Janganlah mula-mula je kita nak beribadah kepada Allah. Fasa yang pertama Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan pergilah dekat masjid, dekat surau. Ramai ke tak fasa yang pertama? Ramai ke tak? Ramai. Ni dah fasa yang kedua, 15 Ramadan. Okey lagi lah. Tapi apa yang berlaku bila penghujung Ramadan dekat masjid, dekat surau? Jadi macam mana? Cerah masjid dengan surau. Kita tak nak. Kita nak bawa hati kita ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila lelaki yang resah gelisah, hati serabut, fikiran kusut, dapat tips daripada Ibnu Mas'ud suruh bawa hati dia tiga-tiga tempat ni, apa yang dia buat? Dia segera ambil air sembahyang, dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran, tiba-tiba keajaiban berlaku ke dalam hatinya. Hati yang sebelum baca Al-Quran tadi ni, hati dia rusing, hati dia gundah gulana. Tetapi sebaik saja dia ambil air sembahyang, dia baca Al-Quran, keajaiban berlaku. Hati dia tadi yang resah gelisah bertukar menjadi tenang, bertukar menjadi rasa satu kebahagiaan yang sukar untuk dia gambarkan dengan kata-kata. Maknanya untuk mendapat ketenangan hati, nak keluar daripada segala masalah, rajin-rajin baca Al-Quran, rajin-rajin duduk dalam majlis ilmu, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ustazah mulakan dengan kisah ini supaya puan-puan yang hadir pada pagi ini sampai tengah hari nanti tak rasa rugi, sebab banyak anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Justru jom kita hayati sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ni Nabi sebut tentang 6 keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Bila Nabi sebut hadis ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, aku nak berikan kepada kamu kabar gembira tentang orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, kerana ada banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Lepas ustazah cerita 6 keistimewaan ni, baru ustazah akan ceritakan bagaimana kita nak jadi wanita yang hebat. Ramadan mengangkat darjat wanita. Boleh tunggu ke tak boleh? Alhamdulillah, bagus murid-murid sekalian, ya. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 keistimewaan, ya. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Apa maksudnya? Telah tiba kepada kamu sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya bulan Ramadan yang sedang kita temui sekarang ini adalah bulan yang penuh berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan para jemaah sekalian, kalau amalan sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, berkat tak berkatnya kita dapat pahala seolah-olah kita melakukan amalan fardu. Satu fardu yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan
jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bila sahabat tahu banyaknya keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, sampai Nabi SAW juga telah bersabda, "Lau ya'lamuna an-nasu fi Ramadan latamannau an yakuna syahra kullu." Apa maksudnya? Nabi kata, kalaulah manusia ini tahu kehebatan, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, nescaya mereka nak tiap-tiap bulan adalah bulan Ramadan. Tapi Allah tu tahu kita ni macam mana. Sebab Allah yang cipta kita, Allah yang jadikan kita. Boleh ke kalau tiap-tiap bulan-bulan Ramadan? Boleh ke tak? Mana boleh kan? Sebab apa? Sebab bila azan maghrib tu, jangan kata anak-anak aja ambil ke rumah makan. Mak anak pun sama, bapa anak pun sama. Dengar azan maghrib, kadang-kadang ada biji kurma pun boleh tertelan. Dah tak sabar nak berbuka puasa. Allah faham. Kita ni boleh menghidupkan bulan Ramadan hanya sebulan sahaja sepanjang 12 bulan ini. Sebab itulah dengan sebulan yang datang ini, kita jangan lepaskan peluang. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada di antara kita yang tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Ada di antara kita yang Allah uji dengan sakit teruk, terlantar dekat hospital, terlantar dekat ICU dan sebagainya. Itu juga yang berlaku kepada sahabat baik Ustazah. Menangis sahabat baik Ustazah. Sekarang ini sedang dirawat di ICU. Sudah pasti sahabat Ustazah ni teringin nak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi nak buat macam mana? Allah sayang kepada sahabat Ustazah. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nak masuk bulan Ramadan ni, sakit kaki je. Bila Ustazah telefon tanya, dia kata dia MC 10 hari. Ustazah tanya kenapa ambil MC sampai 10 hari. Maka kawan Ustazah yang pangkat kakak daripada Ustazah kata kakak ni kepada Ustazah, dia ambil MC 10 hari sebab dia tak boleh jalan. Dia tak boleh jalan. Kaki dia rasa keras. Ustazah kata biasalah, Ustazah pun biasa juga macam tu. Kadang-kadang bila kita berjalan banyak, kita berdiri banyak, travel banyak, kaki kita sakit. Ustazah suruhlah kakak ni pergi pengurut. Dia pergi pengurut tapi tak lega. Pergi hospital, doktor check, doktor kata kanser. Kaki sakit, tak boleh berjalan, doktor kata kanser kelenjar. Dan kanser ini yang Ustazah rasa terkejut sampai Ustazah menitiskan air mata. Doktor kata kanser ni dah stage 4. Cuba bayangkan, ya? Maknanya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dapat mengalami keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW tentang keistimewaan yang kedua pada bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Qad iftaradallahu 'alaikum shiyamahu." Hanya pada bulan Ramadan ini telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Maknanya Allah wajibkan ke atas kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita untung lagi. Sepatutnya kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah wajibkan kita berpuasa sebulan. Malam kita puasa tak? Malam kita tak puasa. Kita puasa siang saja. Dengar azan maghrib, kita dah boleh makan, kita dah boleh minum. Kita dah tak puasa lagi. Tetapi apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memakan buah larangan syurga, Nabi Adam menangis minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada Nabi Adam berpuasa 30 hari, 30 malam. 30 hari, 30 malam. Kalau kita boleh ke macam tu? Mana kita boleh? Sebab tu utamanya kita jadi umat Muhammad SAW. Kemudian apa pula yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari, 40 malam. Lagilah kita memang confirm tak boleh. Jadi jangan lupa keistimewaan yang kedua ini Allah wajibkan ke atas kita selama sebulan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, so special. Kita memang nak yang nombor 3 ni. Yang ketiga, kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Hanya pada bulan Ramadan ini telah dibuka semua pintu syurga. Pintu syurga telah dibuka. Maknanya apa?
kita. Allah nak bagi semangat dekat kita puasa dengan bersungguh-sungguh. Puasalah kamu semua kerana aku untuk mendapat maradatillah, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syurga Allah dah standby, Allah dah ready untuk kita. Hanya tunggu masa dan ketikanya sahaja untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita tahu hadis ni, tapi Ustazah nak baca hadis ni supaya menambahkan lagi semangat kita untuk semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dinamakan baginya, nama apa puan-puan sekalian? Ar-Rayyan, ya, jangan lupa. Pintu syurga ini namanya Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dan tidak dimasuki selain daripada mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila orang-orang yang berpuasa ini masuk ke dalam syurga melalui pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan, maka pintu syurga tersebut pun ditutup. Istimewanya anugerah daripada Allah kepada kita yang berpuasa, ada pintu special, ada pintu VVIP yang Allah berikan kepada kita sebab kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, keistimewaan yang seterusnya, kata Nabi SAW, waktu wadahu fihi abwabul jahim. Hanya pada bulan Ramadan ini, kalau tadi pintu syurga semua dibuka, kalau macam tu yang keempat apa dia? Semua pintu neraka telah ditutup. Maknanya apa? Cuba kita faham secara mendalam. Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita jangan buat dosa. Taubat sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Sebab syurga aku dah sediakan untuk kamu. Neraka aku dah tutup. Allah sayang kat kita. Allah tak nak kita masuk ke dalam azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah sesetengah manusia ini hanya sembahyang, hanya kenal masjid, kenal surau, hanya buka Al-Quran, baca Al-Quran, pandai pula bersedekah. Bulan apa? Bulan Ramadan saja. Habis saja bulan Ramadan, tak jumpa pula jalan nak pergi Masjid Negeri Shah Alam kat mana, dia boleh terlupa pula, ya. Sedangkan bulan Ramadan ni hari-hari pula dia datang. Tapi bila dah habis Ramadan, apa lagi kalau hari raya Syawal dan sebagainya, sebulan raya, sebulan tak datang masjid, sebulan raya, sebulan tak baca Al-Quran, sebulan raya, sebulan tak ada bangun tengah malam, kot-kotlah 2 rakaat saja nak solat tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak menjadi hamba Ramadan saja, kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, yang kelima, so special yang kelima, sebab tu ramai orang penuh dekat masjid, penuh dekat surau, wajib beribadah kepada Allah. Yang kelima, kata Nabi SAW, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan pada bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, semua syaitan telah dirantai, syaitan telah dibelenggu. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Maksudnya syaitan ni Allah bagi MC. MC yang Allah bagi kepada syaitan hanya sebulan je. Lepas dah habis sebulan, 1 Syawal, syaitan merdeka. Bila syaitan merdeka ni lah syaitan nak goda kita, syaitan nak rosakkan pahala kita. Meskipun syaitan dirantai, kata Nabi SAW, sepanjang bulan Ramadan, dalam diri kita ada apa? Ada nafsu. Sebab tu nafsu ni yang telah dididik oleh syaitan, kita kena tundukkan dengan berpuasa. Nafsu ini kita kena tundukkan dengan banyak baca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak melakukan amal soleh kepada Allah. Barulah keluarnya bulan Ramadan nanti, iblis tak boleh nak goda kita sebab kita dah ada senjata yang paling kokoh. Dan yang seterusnya, yang keenam, kata Nabi SAW, yang keenam yang kita tunggu-tunggu, yang kita saban tahun mengharapkan anugerah yang sangat istimewa ini. Apa kata Nabi SAW? Wa fihi lailatul qadri khairun min alfi syahri. Apa maksudnya? Hanya pada bulan Ramadan ini adanya satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang
ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Maknanya kita tengah tunggu. Kita tengah tunggu Lailatul Qadar. Pernah suatu ketika ada seorang wanita dengan nada sedih bertanya satu soalan kepada ustazah. Ya, kita rasa lucu pun ada, tapi kita tak boleh nak gelak dekat orang. Dia tanya sebab dia nak dapat jawapan yang tepat. Wanita ni mengadu kepada ustazah, "Ustazah, tahun ni tak best dah ustazah puasa." Ustazah terkejut pula, kenapa tak best puasa? "Tak best dah ustazah." "Sebab apa puan kata tak best puasa?" "Sebab husband I agak-agak dalam 10 malam yang akhir nanti, husband I ajak pergi London. Jadi I nak jadi isteri yang solehah. I kena ikutlah husband I. Husband I ada job kat sana. I rasa rugilah ustazah." "Kenapa puan kata macam tu?" "Sebab I tak dapat malam Lailatul Qadar." Ustazah tanya, "Kenapa puan kata puan tak boleh dapat malam Lailatul Qadar?" "Sebab malaikat tak pergi kat London." Astagfirullahalazim, ya. Ustazah nak gelak juga, ya. Tapi kita kena tahan, mana boleh gelak dekat orang. Kira bagus apa dia tanya soalan kat ustazah. Kalau dia tanya dekat orang yang lain lah, "Oh lah, kalau macam tu tak payahlah tunggu malam Lailatul Qadar. Pergilah shopping dekat London ke, jalan-jalan ke, kat London Bridge ke, kat mana-mana ke." Sebab tu kita kena tanya orang yang tahu tentang sesuatu perkara agar kita tidak tersalah ikut. Ustazah kata, "Ya Allah, Nabi SAW sebut kepada kita, bilangan para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar ni bukan satu je. Jibril memang turun, tapi disertai dengan malaikat-malaikat yang lain yang Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bilangan para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar umpama sebanyak mana bilangan batu-batu kecil yang ada di muka bumi Allah." Puan-puan, batu-batu kecil yang ada di bumi Allah sikit ke banyak? Dekat Shah Alam saja pun banyak, ya. Belum lagi ke tempat lain, belum lagi dekat overseas dan sebagainya. Jadi maknanya jangan susah hati. Yang perlu kita susah hati bila tiba penghujung 10 malam yang akhir, kita tak bangun langsung menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita tak rasa apa-apa, jiwa kita tak tersentuh, itu maknanya kita tidak mahu mendapat keistimewaan anugerah yang Allah hanya anugerahkan kepada kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah Subhanallah, begitu hebat wanita ini sehingga Rasulullah SAW itu sendiri yang menaikkan martabat wanita. Besar pengorbanan seorang wanita, tambahan lagi apabila menjadi seorang isteri mahupun seorang ibu. Baiklah, kita berada di penghujung siaran bagi segmen bersama saya pada minggu ini bersempena ketibaan Syawal. Tidak lama lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri 1433 Hijrah. Semoga lebaran kali ini penuh bermakna buat kita semua dan insya-Allah moga kita dipanjangkan umur untuk dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dengan rendah hati saya memohon ampun dan maaf andai ada tersilap kata, terguris rasa sepanjang kita bersiaran dalam Apa Khabar Selangor. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam hormat. Perancangan yang baik tidak ada artinya kalau pelaksanaan itu tidak dengan penuh disiplin. Berita baik untuk rakyat Selangor. Kepada semua pemilik pansapuri kos rendah, anda kini boleh menikmati potongan cukai pintu sehingga 25%. Hubungi Badan Pengurusan Bersama untuk mendapatkan diskaun. Ingat, hanya untuk pemilik yang meniami premis tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, rujuk pihak berkuasa tempatan. Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat.
MIMBA, Skim Mikrokredit Miskin Bandar. Tahukah anda, skim mikrokredit miskin bandar atau MIMBA diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Bantuan dalam bentuk pinjaman keuangan tanpa faedah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan membuka perniagaan dan perusahaan kecil-kecilan. Selain suntikan untuk perusahaan dan perniagaan kecil-kecilan, MIMBA juga memperkenalkan pakej kios mudah alih dan produk niaga terpilih. Sehingga awal 2012, peruntukan sebanyak 5.1 juta telah dilaburkan untuk membantu lebih 2,593 peserta MIMBA. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai MIMBA, anda boleh layari mes.selangor.gov.my. Ingat, Kerajaan Negeri Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Kalau pada peringkat awalnya, bagaimana kita nak membentuk satu blueprint kepada belia negeri Selangor ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi bin Haji Syafi'i, Ahli Dewan Negeri Selangor bagi kawasan Seri Muda, mengambil ruang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tinggal di Dewan Undangan Negeri Selangor. Mudah-mudahan Syawal yang kita sambut ini tidak melupakan diri kita kepada tanggungjawab kita kepada mereka-mereka di luar sana yang masih lagi memerlukan dan mengharapkan bantuan daripada kita. Saya juga berharap Syawal kali ini akan memberikan kita satu perasaan yang boleh kita kongsi dengan masyarakat luar bahawa negara kita bukan saja aman, negeri kita bukan saja aman, tetapi masyarakat luar di sana, negara mereka itu masih dalam keadaan yang memerlukan negara aman seperti kita untuk memberikan mereka bantuan dan juga sokongan moral bagi menghadapi saat-saat getir, terutamanya semasa menyambut Syawal ini. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan segala amalan kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lepas akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati semua jariah kita, sumbangan kita, amalan kita, dan merupakan salah satu daripada bulan Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Halimah Ali, Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Kerajaan Selangor, merangkap Adun Selat Kelang, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1433 Hijrah ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lahir sebagai orang yang fitrah pada Hari Raya Aidilfitri ini, dan kita melakarkan satu sejarah kehidupan yang baru untuk mencapaikan satu tahap insan yang takwa, insan yang ihsan, insya-Allah di Selangor Darul Ihsan ini, maaf zahir dan batin. Yang dimulakan pada 2009, di mana kita memberi 4 juta kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, 4 juta kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, 6 juta kepada sekolah agama rakyat.
Saya Teresa Kok, Ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Berhati-hatilah di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Osman, pengurus sebahagian promosi dan acara, mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Haji Azli Osman bagi program mikrokredit miskin bandar Selangor iaitu MIMBA Selangor, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat negeri Selangor, khususnya peserta-peserta MIMBA Selangor yang begitu komited dan kerjasama dengan kami selama ini. Dan bagi mereka yang pulang ke kampung, saya ucapkan berhati-hati memandu dan juga semoga Lebaran Syawal pada hari ini memberi 1000 rahmat dan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa ceriakan hari-hari anda dengan rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV Selangor. Perkembangan berita semasa, rancangan-rancangan yang berbentuk ilmiah, rancangan agama dan kisah kehidupan rakyat Selangor. Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai serta pembangunan anak muda dan juga wanita. Eksklusif dibawakan oleh Apa Khabar Selangor. Terbaik, seronoknya. Al-ilmu fis sudur, laisa fil kutub. Bersama tokoh-tokoh yang berwibawa dalam rancangan At-Tarbiyah yang bersiaran secara langsung setiap Khamis pukul 10 pagi daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Hidup ini menjadi indah apabila kita sedia memberi dan juga sanggup berkongsi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bersama saya Niza dalam Rintihan Rakyat. Saksikan kami di Apa Khabar Selangor menerusi www.tvsnews.net. Nampaknya cabaran dia Mansur di antara penghujung Ramadan dan awal Syawal ya. Itu cabaran dia. Tapi kita perlu nikmat kedua-duanya bulan yang mulia ini ya. Mudah-mudahan apa yang anda cari di Ramadan ini akan dapat anda temui, terutamanya pencarian kita untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Apa tu menarik sungguh rancangan hari ini dan Hari Raya ini lebih menarik lagi. Ada beberapa lagu hasil usaha Mansur sendiri ya, mengundang penyanyi-penyanyi yang memang terkenal di antaranya Ika Razman, Jack Zul, Api pun bersama kita, Yazid ya, penyanyi-penyanyi yang luar biasa, susah dicari, dapat diperolehi menerusi program raya nanti. Saksikan ya. Termasuk Rosita Barudin. Okey, menariknya Zubli juga anda nanti akan dapat ikuti ucap salam Aidilfitri daripada kru penerbitan Apa Khabar Selangor dan seluruh kaki tangan TV Selangor dan CCSB. Nampaknya hari ini sudah bersiaran 4 tokoh utama dalam menyambut Syawal ini ya. InsyaAllah apa yang kita harapkan bagi anda yang telah merancang untuk pulang ke desa, kembali ke kampung, seperti biasalah, seperti pastikannya ianya telah pun disemak checklistnya. Kuih raya jangan tinggal, dodol, baju yang ditempah dah ambil, butang bajunya lengkap kan, dan juga kenderaan anda keadaan selamat. Pada tahun dulu kita ada telefon, dah mula SMS hari raya terima SMS kan. Namun budaya ini terus kekal dengan pemimpin Pakatan Rakyat ya. Ini saya terima daripada yang berhormat laporkan Zubri kepada Parlimen Shah Alam Napi Selamat di sini ya. Cantik. So, dia ada ucapan sikit, ada bacakan ucapannya. Sebulan genap kita berpuasa. Semoga digolongkan pada orang berjaya. Diperintah sudah oleh yang berkuasa. Sesudah berpuasa kita beraya. Menarik sangat ya. Dan ini daripada saya sebenarnya Kota Anggerik. Saya lapan kan. Yang berhormat Doktor. Ni yang berhormat Haji kami lah kan. Sapari. Ya, itu dia. Dan apa kata-katanya Zubli? Panjang ucapannya, salam lebaran. Di kesempatan ini saya dan keluarga memohon doa agar Aidilfitri yang kita raikan pada tahun ini memberi 1000 erti
buat kita semua atas kejayaan menempuhi ujian perjuangan pada Ramadan yang lalu. Semoga kita semua, khususnya rakyat di negeri Selangor, terus bersama-sama berganding bahu meneruskan semangat perjuangan Ramadan mencapai kesejahteraan hidup ke arah yang lebih baik atas dasar kebenaran dan keadilan. Sama-sama kita berusaha untuk membina Selangor, negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Alhamdulillah. Saya berasa bangga juga kepada seluruh pimpinan di negeri Selangor ini, daripada peringkat bawahan hingga peringkat atasan, Zubli. Nampaknya kita dah mula sekarang ini mula mengatur langkah untuk menyusun takbir urus dengan lebih baik lagi. Tata kelola yang elok. Itu dia. Kalau kita nak tengok majlis dia. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun lalu di SUK adalah yang terbaik. Tak apa, di kalangan adun tak boleh lawan yang ni. Itu dia, yang terbaik. Ini ada pada 9 hari bulan siapa ada ke lapangan, silalah ke PKR cabang Shah Alam pas kawasan Shah Alam. Kita sambut Hari Raya bersama Yang Berhormat Yaakob Safari, Roziah. Baik Zubli, nampaknya rakan-rakan kita yang telah pun bersama dengan kita, terima kasih. Kumpulan hotel di Palma, terima kasih. Carlton Holiday Hotel and Suite, terima kasih. Juga tak lupa kepada Shah Alam Convention Center. Dan yang terkini kita bersama dengan Kelang Executive Club. Semuanya yang menaja kami. Okey, bagi pihak penerbit dan juga semua kru penerbitan, kita ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Zubli, di mana saja anda berada, salah dan silap, maafkan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.